Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar tahun 3 Umar? Alhamdulillah, Ustaz doakan semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, pada hari ini kita akan sambung kita punya pelajaran dalam subjek sirah. Hari ini kita akan masuk subtopik yang baru. Inilah subtopik yang baru ni ke hadapan kita ni. Okey, mari kita tengok subtopik dia apa. Okey. Dia cakap kat sini subtopik dia adalah konsep hijrah semasa yang boleh dikaitkan pada masa kini adalah seperti berikut. Kita dah belajar tentang Nabi berhijrah kan, berhijrah ke Madinah, berhijrah ke Yathrib. Jadi hari ini kita nak tengok konsep hijrah pada masa kini, pada masa sekarang ni. Dulu masa Nabi, sekarang masa sekarang. Apa yang kita boleh kaitkan dengan konsep hijrah ni? Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama dia cakap hijrah dalam bentuk perpindahan. Hijrah dalam bentuk perpindahan. Apa maksud dia? Kita tengok. Yang pertama. Ni. Yang pertama. Okey. Iaitu berhijrah dalam menuntut ilmu dengan meninggalkan kampung halaman menuju ke tempat pengajian, sama ada dalam negeri atau di luar negeri, kerana ia dituntut oleh Islam. Hijrah sebab kita nak pergi menuntut ilmu. Nanti kamu dah masuk kamu dah habis tahun 6, dah masuk tingkatan 1, nak sekolah kat mana lagi? Kita pindah sekolah. Sebagai contoh, kita pindah sekolah lain. Lepas tu daripada sekolah menengah pergi masuk universiti, pindah masuk universiti pula. Universiti bukannya dekat-dekat, jauh-jauh. Itulah maksudnya berhijrah dalam menuntut ilmu. Dia kerana ia dituntut oleh Islam. So nak tak nak kita kena juga berhijrah untuk menuntut ilmu, sebab Islam tuntut kita untuk menuntut ilmu. Siapa yang ada ilmu, insya-Allah dia akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey, kita tengok yang kedua pula. Yang kedua dia cakap begitu juga berhijrah dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya atau kelayakannya. Penghijrahan dalam mencari rezeki adalah wajib, manakala mengharapkan belas kasihan dan simpati orang lain adalah dilarang, sedangkan seseorang itu mampu untuk bekerja. Nampak? Yang pertama tadi dia cakap kita berhijrah sebab dalam menuntut ilmu. Hijrah dalam menuntut ilmu. Yang kedua dia kata hijrah dalam mencari pekerjaan. Ustaz ni Sekejap ni. Okey. Yang kedua dia kata hijrah dalam mencari pekerjaan. Maksudnya dalam Islam. Islam ni menuntut umat manusia untuk bekerja, mencari rezeki, bekerja, bukannya mengharapkan belas kasihan atau simpati orang macam kita mengemis sedangkan badan kita masih kuat untuk bekerja. Sebagai contoh, ustaz sihat tubuh badan, tapi ustaz duduk kat kaki 5 minta sedekah, minta tolong saya tak makan lagi hari ni, tolong bang, RM1 bang. Tak boleh macam tu. Sedangkan ustaz ada tenaga lagi, badan sihat, bertenaga lagi, mampu untuk mencari rezeki sendiri. Okey, boleh. Seterusnya kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga, okey, dia kata selain itu penghijrahan juga boleh berlaku apabila kawasan kediaman tidak selamat atau mengancam keselamatan nyawa dan harta benda, iaitu dengan berpindah ke tempat yang lebih selamat. Kat sini dia kata kita berhijrah ke tempat yang lebih selamat. Ini poin dia.
Sebab apa? Sebagai contoh, kita tempat yang kita pergi tu banyak anjing liar. Tempat yang kita tinggal sekarang ni, contoh dekat rumah ustaz ni ada banyak anjing liar. Jadi contoh. Jadi ustaz rasa tak selamat. Dia ustaz tak selamat, ustaz takut lah anak-anak adik-adik ustaz ke keluar ke kena kejar anjing ke kena gigit anjing ke, kan bahaya kan. Jadi ustaz harus berpindah ke tempat yang lebih selamat, yang tak ada anjing. Macam tu. Boleh? Okey. Ini yang pertama. Ini kita tengok pula yang kedua. Yang kedua dia cakap apa? Hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Apa maksud tu? Hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Kita tengok. Umat Islam dilarang melakukan maksiat. Antara perbuatan tersebut seperti meninggalkan solat, tidak berpuasa, berzina, membunuh, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Perbuatan maksiat berpunca, punca daripada apa? Dia tengok ustaz sebelah. Okey. Berpunca daripada dorongan hasutan syaitan yang sentiasa menyesatkan manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya apa yang Allah larang kita jangan buat. Kita berhijrah kepada apa yang Allah suruh kita buat. Macam tu. Faham tak? Maksudnya Allah dah cakap, Allah larang kita menipu, Allah larang kita mencuri. Kita janganlah buat benda tu. Kita berhijrah kepada yang baik. Berhijrah kepada yang baik ni maksudnya kita bercakap benar, jujur, bekerja elok-elok, macam tu. Boleh? Okey. Tengok seterusnya. Seseorang yang berhijrah dengan meninggalkan perkara haram akan mendapat keampunan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau sebagai contoh, Ustaz bagi contoh situasi. Ada seorang namanya Ali. Ali ni dulu dia suka sangat mencuri. Jadi bila dia dengar satu kuliah, ustaz tu cakap kita kena berhijrah daripada apa yang kita buat sebelum ni. Maksudnya kita kena berhijrah dengan meninggalkan apa yang Allah larang kita buat. Jadi dia pun cakap, ya Allah, aku ni banyak sangat mencuri dulu ni, nak berhijrah kepada yang baik. Jadi dia tak nak dah mencuri, dia nak berhijrah, nak menjadi orang yang baik semula. Itu maksudnya dia berhijrah. Jadi insya-Allah dia akan mendapat keampunan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan last sekali yang ketiga kita tengok apa hijrah ni? Hijrah melalui perubahan sikap. Hijrah melalui perubahan sikap. Apa yang dia cakap pasal perubahan sikap ni? Kita tengok. Iaitu meninggalkan sifat-sifat mazmumah seperti malas, menangguhkan urusan tanpa sebab, hasad dengki, iri hati dan sebagainya. Umat Islam hendaklah mengamalkan sifat-sifat mahmudah seperti rajin berusaha, bertolak ansur dan tidak mementingkan diri sendiri. Perubahan sikap daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah akan menjamin kejayaan di dunia dan di akhirat. Maksudnya kat sini perubahan sikap. Daripada malas jadi rajin, daripada jahat kepada baik. Perubahan sikap. Jadi ustaz nak pun anak-anak pelajar pun macam tu. Dulu kalau rasa malas, nak study, study pun sejam dua je. Sekarang ni berhijrah menjadi yang lebih baik. Study 2-3 jam sikit, lama sikit. Banyakkan buat latihan, rajin sikit. Macam tu. Boleh?
Itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Ustaz harap kamu semua faham apa yang Ustaz terangkan. Kita jumpa pada lain kali. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.